ada 4 hijab ya. Yang pertama hijabul kauni. Hijabul kauni. Yang kedua hijabul syahwat. Yang ketiganya hijabul ghaflah. Yang keempatnya hijabul hafawat atau maksiat. Ada 4 hijab yang besar menurut pandangan Ibnu Athilah ya. Hijabul kaun. Apa kata Ibnu Athilah? Kaifa ayatasawwara fi mir'ati qalbihi wa suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu boleh bercahaya, sedangkan apa ini berbagai makhluk itu tergambar di ruang hati. Itu hijabul kaun. Hijabul kaun ini artinya segala kejadian di alam nyata ni menghijab hati kita ya. Termasuklah wujud diri kita sendiri. Wujud diri kita ni, percakapan kita, penglihatan kita. Bila kita bercakap, kita rasa kita bercakap, dah terhijablah sifat kalam. Bila kita melihat dengan mata, terhijablah sifat basar. Bila kita dengar dengan telinga, terhijablah sifat sama. Bila kita rasa wujud diri, terhijablah sifat wujud Allah ya. Ini dinamakan apa ni, hijabul akwan. Hijab kerana kejadian. Kan kita rasa wujud diri kita, bila kita rasa wujud diri kita, wujud Allah hilang. Ini dinamakan hijabul kaun ya. Sebab itu Ibnu Athilah kata, wujuduka zanbun la yuqasu bi dzambin. Anda merasa wujud diri anda itu adalah satu dosa besar yang susah nak dibandingkan dengan mana-mana dosa. Ini Ibnu Ajibah dia ulas apa itu satu hikmah dalam kitab Hikam. Wujuduka dzambun la yuqasu bi dzambin. Kita merasa kita melihat ni dosa ikut kehalusan apa tauhid. Kalau kita melihat Allah tak nampak lah, Allah hilanglah sifat sama, sifat basar Allah. Kalau kita mendengar, Allah mendengar, ada dua. Itulah Ibnu Ajibah kata, wujuduka dzambun la yuqasu bi dzambin. Anda merasa wujud diri anda, merasa ada pendengaran, ada penglihatan, ada percakapan, ada ilmu, ada kekuatan. Ini semuanya dosa. Tapi janganlah bercakap tuan-tuan, ini dalam kehalusan tauhid. Orang-orang sufi kata syirik khafi, syirik jali sama saja. Kalau dalam tauhid lain, syirik jali yang syirik khafi ini susah, itu dimaafkan oleh Allah. Tapi orang sufi tak macam tu. Syirik jali, syirik khafi ini sama saja. Syirik khafi itulah macam kita merasa ada pendengaran, ada penglihatan, wujud kita ada. Kan ni semua menghijab hati kita daripada wujudnya Allah, daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam kata Imam Syafi'i, siapa yang mau hijab hatinya dibukakan oleh Allah. Hijab yang pertama ialah hijabul kaun. Ini biasanya dalam ketika kita berhalwat beruzlah, ketika kita bersuluk, ya Allah bukakan. Ya. Dia bukakan hijabul kaun, barulah dirasa wujudnya Allah. Macam Nabi Musa tadilah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Semua makhluk dirasa tak ada. Wujud diri pun hilang. Tapi ingatan tetap baik. Itu fana. Falamma afaqa, sesudah Nabi Musa itu pulih dari fanaknya,
bukan pingsan, bukan pingsan biasa tapi fana. Dia segera berkata subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ini. Jadi hijabul kaun. Yang kedua hijabus syahwat. Hijabus syahwat. Ya. Kemudian yang ketiga hijabul ghaflah. Hijabul ghaflah, lalainya hati. Yang keempatnya hijabul hafawat, hijab kerana kesalahan, dosa-dosa kita. 4 ni yang besar. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau anda mau, Allah bukakan berbagai hijab hati dan Allah kurniakan ilmu terus ke dalam hati, wajiblah di atas anda berkhalwat, menyedikitkan makan. Sebab itu khalwat ni ada adab-adab, ada kaedah, cara-caranya yang tersendiri tuan-tuan. Dan menjauhkan diri daripada sufahat, orang-orang yang bodoh. Tapi sufahat di sini bukan orang bodoh. Orang bodoh memang tak ada bahaya pada kita, tuan-tuan. Sufahat di sini maksud Imam Syafi'i orang alim tapi kelakuannya macam orang bodoh. Dia tak tahu benda perkara yang dia tak tahu, dia cuba bercakap. Jadi sufahat. Kalau orang bodoh memang tak bahayakan kita, tuan-tuan. Orang bodoh, kita pula boleh pengaruhi dia. Kalau orang bodoh kita ajar dia, orang bodoh ni tak bahaya. Tapi orang alim yang macam bodoh, ni susah. Awak ni belajar tarekat untuk apa ni? Nanti sesat. Saya dah belajar sampai Mesir, tak ada pun tarekat. Mesir saya dah belajar, Jordan saya dah belajar, Arab Saudi dah belajar, tak ada pun tarekat. Dalam Islam tak ada tarekat. Ini jenis orang alim yang macam orang bodoh. Kalau bodoh dia tak berdosa. Bodoh betul lah. Sufahat ni tuan-tuan, dia mengira pun tak tahu. Sufahat, dia tahu satu saja, dua saja, satu dua, lepas tu 3 4 dia tak hafal, dia tak tahu. Ni sufahat atau ahmak. Jadi itulah pesan Imam Syafi'i. Pesan Imam Syafi'i ini berarti Imam Syafi'i sendiri telah melakukan khalwat ni, uzlah dan khalwat bersuluk ni. Bukan main-main ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi menerusi khalwat ni merupakan satu amalan yang boleh memecahkan rahsia-rahsia, membuka rahsia-rahsia ayat-ayat Quran, ayat-ayat Quran. Banyak ayat-ayat Quran. Setiap ayat Quran tu ada hakikatnya. Kita tak akan dapat memahami kecuali menerusi zikir dan tafakur yang terus menerus, yang hanya boleh dilakukan semasa kita beruzlah dan berkhalwat. Katalah ayat berapa itu ayat 23 surah Muzammil, surah Zumar, Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini satu ayat 23 surah Zumar. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu Quran. Ayat-ayat Quran itu ada yang mutasyabihat dan kadang-kadang berulang, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada Allah. Kemudian seluruh anggota jadi stabil, hati jadi tenang ketika mengingati sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ini kita baca, kita renungkan maknanya sampai bila-bila pun kita tak sampai hakikatnya. Tapi dengan cara kita amalkan seperti yang Allah perintah, ayat 8 surah tadi Muzammil, wadhkuri sama rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Zikir terus sambil
berada dalam keadaan uzlah dan khalwat, Allah akan tunjukkan, akan bongkarkan, akan kurniakan macam mana kebesaran Allah yang dirasa oleh hati, sehingga hati itu jadi takut, lalu fenomena takut itu terzahir pada seluruh anggota, menggeletar-geletar, kemudian bertukar jadi tenang. Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pasal apa? Karena Rasulullah sentiasa berzikir dan tafakur sepanjang hidupnya. Dan inilah yang mula-mula dirasakan oleh Rasulullah ketika Jibril mula menemui baginda di Gua Hira, menyampaikan 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Jadi semua ayat-ayat Quran itu tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bukakan rahsianya satu-satu. Katalah ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masriku wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Semua kepunyaan Allah, seluruh masyrik dan maghrib. Fa aynama tuwallu, kemanapun kamu lemparkan pandangan kamu, fasamma wajhullah, kamu akan rasa wujudnya zat Allah. Ini kan ayat-ayat yang mengandungi makna-makna yang tersirat di dalamnya. Kita tak akan tahu makna-makna ini, tak akan faham kecuali apabila kita melakukan terus-menerus berzikir dalam bersuluk 10 hari, 20 hari, 30 hari atau 40 hari. Jadi saya fikir setakat inilah untuk malam ni. Ada tuan-tuan nak bertanya ke? Ada nak bertanya? Kalau tak ada, setakat inilah saja. InsyaAllah kita akan sambunglah, akan datang apa sebenarnya amalan bersuluk ni, apa yang dilakukan, apa yang biasa berlaku, adab-adabnya. Tadi Imam Syafi'i pun ada sebutkan makanan pun nak kena jaga. Rasulullah pun bawa bawa kurma dengan air sejuk. Nabi Musa pun tak ada bawa apa-apa, 40 hari 40 malam tak makan tak minum. Sebab itulah orang bersuluk ini pun makanan dijaga, cakap pun dijaga, ada adab-adabnya, ada kaedah-kaedahnya yang lengkap, bukan dibuat-buat. Tapi semuanya itu banyak yang merupakan perkara istihadi, diistihadkan oleh ulama tasawuf. Ada juga yang qat'i. Qat'i itu ada dalil yang jelas, yang mewajibkan. Yang istihadi itu istihad, katalah istihadi ini bilangan orang berzikir 5,000 ke 10,000, itu istihadi. Tidak semestinya 10,000, bukan tak boleh 100,000, bukan tak boleh 1 juta, bukan tak boleh kurang, itu istihadi. Cara duduk itu istihadi, macam mengurangkan makan itu istihadi. Maknanya istihadi itu kalau bagi orang yang kurang makan, dia boleh kuat, banyak zikir, dia boleh berjaga, okeylah. Tapi kalau ada setengah orang kurang sikit makan dah lembik, makan nak banyak-banyak. Betul. Setengah orang bila puasa dia tak boleh buat apa. Sebab itu masa khalwat, kalau orang macam ni tak boleh puasa. Sebab tujuan nak beramal. Bila puasa dia lembik, tak boleh. Tak boleh nak beribadat. Jadi tak bolehlah puasa. Tapi setengah orang bila puasa dia kuat, bila makan dia tidur. Ini puasa lah. Ini namanya istihadi. Jadi itu terpulang pada pimpinan. Guru itu nanti akan tentukan, awak tak boleh puasa. Awak puasa pagi sampai petang tidur je. Tak boleh lah.